A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Kasim Latif. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, mahasiswa-mahasiswi, para pelajar yang saya kasihi. Sampailah kita ke segmen yang terakhir, iaitu segmen ke-16, iaitu menyampaikan ucapan. Jika tuan-tuan dan puan-puan ikuti panduan berpidato yang telah saya sampaikan dari yang pertama sampailah hari ini yang ke-8, sudah barang tentu apabila menyampaikan pidato kita akan menjadi sangat berkeyakinan. Yang pertama, saya telah membicarakan tentang bagaimana kita mengawal gugup. Sebagaimana telah saya terangkan, semua orang gugup. Walaupun telah berkali-kali kita menyampaikan pidato kita. Kerana halayak kita adalah halayak yang berbeza. Dan ada halayak yang akan fokus kepada muka kita sehingga kan bertambah gugup. Jadi bagaimana nak kawal itu adalah masa kita nak menyampaikan pidato kita, ada dua perkara yang kita kena buat. Sebenarnya banyaklah. Sebelum kita berpidato itu, kita jangan bercakap, kita fokus, kita hafal dan sebagainya. Tetapi masa kita berpidato, yang pertama, kita cari audiens yang mukanya manis, yang senyum. Kita fokus kat dia. Kerana dia memberi kita satu cara, satu langkah, satu motivasi untuk bercakap, untuk berpidato. Jangan pandang muka orang yang pandang ke arah kita secara serius. Itu akan membuat kita bertambah gugup. Satu lagi, andai kata semuanya serius. Saya pernah hadapi ini masa saya menjadi juruacara saja, bukan berpidato. Pegawai-pegawai tentera pandang muka saya, aduhai, gugupnya. Tetapi saya atasi kegugupan itu dengan melihat terus ke depan pintu masuk. Maksudnya jangan perhatikan sesiapa pun, kita fokus terus ke pintu masuk, seolah-olah kita melihat orang yang paling belakang sekali. Dengan itu, kita dapat atasi kegugupan kita. Yang kedua yang telah saya bicarakan adalah menganalisis halayak, majlis dan diri kita sendiri, sama ada majlis itu sesuai dengan kita atau tidak. Kalau tak sesuai, sila tolak. Kalau kita menerima untuk berpidato, maka kita kena tahu majlis itu untuk apa, siapa yang akan hadir, kita ada tidak ilmu dalam bidang itu. Kalau nak terima, kita kena cari sebanyak mungkin maklumat daripada media-media massa dan sebagainya. Boleh juga dengan bertemu bual dengan penganjur contohnya. Yang ketiga, bila kita dah dapat banyak maklumat, dah kumpul maklumat, dah ada idea, dah dapat daripada buku-buku, daripada internet, daripada YouTube, daripada video-video, daripada temu bual, surat-surat khabar, segala media massa, maka kita akan kumpul maklumat itu dan kita atur satu persatu dari yang terpenting kepada yang kurang penting. Kemudian kita mesti merancang ucapan kita, pengenalan ucapan, dari kita review, mula-mula kita buat sesuatu yang luar biasa untuk orang ikuti pidato kita. Kemudian kita review apa yang kita akan bicarakan. Kalau 5-6 isi, kita kena nyatakan ke semua isi penting itu atau badan pidato kita, supaya audiens bersedia untuk mendengar apa yang kita akan sampaikan.
Yang keenam, kita merancang penutup ucapan. Dalam penutup ucapan ni, kita ada preview. Kita lihat balik apa yang telah kita sampaikan secara ringkas. Mungkin dalam seminit dua. Kemudian, kita mesti ada kenyataan untuk diingati. Hari itu saya dah beri beberapa tips apa yang kita nak buat supaya audience akan ingat kita sampai bila-bila. Contohnya, kita bagi memorandum, minta mereka tanda tangan pada akhir ucapan kita. Ataupun kita menyeru, ataupun kita mencabar dan sebagainya. Itu semua akhirnya akan membuatkan audiens kita teringat-ingat apa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan yang ketujuh, dalam episod yang lepas atau segmen yang lepas, saya ada membicarakan tentang bagaimana membuat latihan berucap. Contohnya, setelah semua bahan ada, kita tulis, kita catat, kemudian kita boleh buat pada kad-kad yang ringkas. Kita tak boleh bawa teks ucapan. Kita bukan nak berucap, kita bukan nak membaca. Kita nak berpidato. Boleh buat teks lengkap. Kemudian kita berlatih, kita buat kad-kad ringkas. Selalunya kadnya 3x5 inci yang boleh muat dalam kocek kita. Bila muat, kita sentiasa bawa nota-nota ringkas itu ataupun isi-isi penting dengan sedikit contohnya, supaya kita tidak lupa fakta-fakta utama yang nak kita sampaikan. Contohnya, kalau statistik kena tulis, kita takut kita salah sebut angka-angka yang tertentu. Quotation daripada pemimpin-pemimpin dunia, tokoh-tokoh dan sebagainya. Kalau boleh kita catat dalam 1 kad atau 2 kad, 3 kad, 4 kad, 10 kad pun tak apa. Tapi secara ringkas dan kita hanya melihat sekali lalu saja apa yang kita catatkan dan catat besar-besar. Okey, supaya bila di atas pentas kita tidak, kata orang, tertengok-tengok. Nah, itu menunjukkan kita tidak mahir untuk berpidato. So, yang lepas juga saya ada membicarakan bagaimana kita nak membuat latihan berucap. Setiap satu frasa tu atau satu ayat, mestilah kita latih dengan nada suara, dengan intonasi suara kita. Ada kala perlahan, ada kala kuat, ada kala seperti kuat menjerit sedikit supaya audiens tersedar. Itu semua yang perlu kita berlatih. Nak berlatih di mana? Kita boleh suruh kawan kita, saudara mara kita, keluarga kita. Atau berlatih di hadapan cermin kita, cermin diri kita. Sama ada mimik muka kita sesuai atau tidak dengan ayat-ayat yang kita lontarkan. Jadi kalau semua tu telah pun kita buat, kita tiba dalam majlis itu, pastikan kalau kita nak guna katalah LCD projector, LCD ada, itu dari awal-awal kita dah minta dengan ahli jawatankuasa. Supaya kita tidak panik di atas pentas. Pastikan juga ada rostrum. Itu macam kubu lah, jadi kalau kita menggigil sikit-sikit orang pun tak nampak. Pastikan ada rostrum. Tapi kalau dalam pertandingan sadun, mereka tak bagi rostrum. Tapi dalam pidato biasa, kita boleh guna. Tapi bila kita dah berkeyakinan, kita dah boleh keluar daripada kubu kita itu. Rostrum itu sebagai kubu. Kita boleh beralih, bergerak, jalan sedikit. Jangan jalan kiri kanan. Boleh sampai ke hujung tetapi beransur-ansur. Kerana kita, audiens kita penuh satu dewan. Kita tak boleh terpaku satu tempat. Tapi jangan pergi balik munda-mandir, orang nampak macam kita tak berani ataupun kita takut dengan audiens. Selain daripada itu, apa lagi? Sampai je, deliver saja ucapan kita kepada audiens. Segala yang kita dah belajar, segala yang kita dah tahu, segala yang kita dah kumpul, segala yang telah kita rancangkan. Sampailah hari itu,
teruskan. Jangan panik. Andai kata tersilap sikit, jangan ulang kesilapan itu. Kita buat tak tahu je. Sebab audience bukan tahu apa yang kita nak cakap. Sebenarnya kita adalah, bagi saya, bila you naik pentas, bila saudara-saudari naik pentas, saudara-saudari tuan-tuan dan puan-puan adalah a star on a stage. Kita adalah bintang di atas pentas itu. Kita kena kawal audience kita dan kita deliver, kita sampaikan. Jangan takut. Apa saja yang kita sampaikan, apa nak sampai ataupun ada yang teringat tambahan, sampaikan saja. Sehinggalah akhir pidato kita. Kemudian kita turun dengan penuh keyakinan. Jangan kita tepuk dahi contohnya. Ada orang lepas saja berpidato, aduh silap tadi. Jangan. Dengan keyakinan kita turun dan duduk di kerusi yang disediakan. Jadi audiens tidak akan nampak kelemahan-kelemahan kita. Kerana orang yang datang, audiens yang hadir, bukan nak cari kesalahan kita tetapi ingin mendapatkan maklumat, ingin mendapatkan informasi daripada kita. Dan mereka akan enjoy atau seronok dengan bahan-bahan yang kita lontarkan. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Maka hari ini hari yang terakhir, saya buat segmen yang terakhir hari ini. Genaplah 16 segmen bagi pidato. Segmen yang awal itu adalah untuk pertandingan pidato, khususnya bagi para pelajar, mahasiswa-mahasiswi, malah guru ataupun orang-orang awam yang ingin masuk dalam pertandingan pidato boleh menggunakan format tersebut. Kemudian segmen yang kedua, sampailah segmen kedua ni, maksud saya bahagian yang kedua, sampailah hari ini merupakan segmen yang terakhir. Dan saya ucapkan selamat berpidato kepada seluruh umat manusia yang menonton channel Cikgu Kasim Latif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, percuma saja. Tekan butang loceng, percuma juga. Share. Yang penting share supaya ramai yang dapat maklumat ini. Dan kalau ada komen, sila komen di bawah. Sekian, hingga kita berjumpa dalam rancangan lain. Ada kemungkinan saya akan buat tajuk puisi Melayu tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Love you.